here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're
Jadi mulut ibu kalau dia berdoa untuk anak dia, masin. Orang panggil, orang tua kata mulut masin. Begitu juga pemimpin atas nama menteri besar ke Perdana Menteri ke Presiden, kalau dia berdoa untuk rakyat dia dan juga untuk kebahagiaan rakyat dia, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi musibah, ya tak? Kemarau, dia pula jadi imam, Tuhan bagi terus hujan. Masin mulut orang panggil. Sebab dia pemimpin, dia jadi imam dan dia minta doa untuk rakyat dia. Jadi itu pasal apa dia Allah Ta'ala bagi keistimewaan? Sebab dia terpaksa lawan nafsu dia. Dia lawan nafsu dia, dia ada kuasa, dia boleh jadi jahat. Dan memang kebanyakan pemimpin dia jadi jahat, dia pilih jadi jahat. Jadi oleh kerana dia terpaksa lawan nafsu dia untuk jadi jahat tu, cenderung untuk dia jadi jahat, dia lawan, jadi adil, bagus. Maka oleh kerana dia kehebatan dia melawan nafsu untuk jadi jahat dalam keadaan dia ada kuasa, maka Tuhan bagi keistimewaan. Sebagaimana Allah Ta'ala bagi keistimewaan kepada orang sembahyang tahajud. Kerana apa dia? Kerana dia terpaksa lawan. Orang lain tengah tidur belaka, tapi dia lawan, dia bangkit tahajud, maka Tuhan bagi keistimewaan. Awak mintalah apa benda, aku akan bagi. Jadi di situ, di sini dia kata apa dia? Dia kata ulama dan pemerintah. Jadi ulama ni pula, pemerintah ni pula, dia kalau dia bergaul dengan ulama, maka nasihat daripada ulama diminta terlebih dahulu. Kalau dia nak jadi baik lah. Ada juga pemerintah yang jahat. Sebab tu saya kata dia pemerintah ni dia tengok keadaan. Kadang-kadang dia menggunakan ulama, tolong cari apa-apa benda yang aku nak buat ni, menghalalkan apa yang aku nak buat. Cari jumpa, cakap. Lintang bukan macam tuan-tuan tengoklah sebelum ini. Jadi kadang-kadang tuan-tuan belajar sikit-sikit, sekali-sekala yang tidak resmi ni pun, tuan-tuan boleh nilai pandangan ulama yang nampak sangat dia bias. Dia mengikut rentak pemerintah untuk cari makan kerajaan, untuk mencari keradaan pemerintah walaupun berlaku kezaliman. Tuan-tuan tengok saja yang terbaru. Kalau sebelum ni lantang ulama, kes-kes yang rasa tak kena dengan angin pemerintah, lantang. Tuan-tuan tengok yang terbaru ni, ada orang yang kata tak boleh buat hukum Islam hudud, kan? Daripada muda sampai ketua dia menentang hudud. Nak mati dah kawan tua. Mana ada tuan-tuan dengar suara ulama yang kata tak boleh cakap lagu tu, kan? Awak pun dah tua, dah nak mati dah, cukuplah, kan? Awak pun dah tak ada kuasa, dah berhenti dah jadi Perdana Menteri, kan? Tapi tuan-tuan tengok, maknanya di situ ulama dia ulama ni lah yang makan gaji atas nama dia mufti ke dan sebagainya. Baik. Jadi ulama pemerintah ni kalau dia atas nama Islam macam mana? Tapi ulama kalau dia tidak atas nama Islam, atas nama nak cari makan ke apa benda, dia akan jadi ikut rentak, dia akan hanyut dengan pemerintah yang zalim. Baik. Ini sekarang saya ingat semalam ada ialah sebelum ini ada isu GST, cukai. Ulama kena bahas lah. Dari sudut pandangan Islam, zalim ke tidak? Kalau saya tu memanglah saya boleh cakap, tapi tak ada authority, kan? Tapi ulama yang ada authority atas nama mufti, kalau anda tidak mengerti tentang ekonomi, anda kena bertanya ulama yang pakar dalam bab ekonomi. Macam di negara kita ni yang antara yang pakar dari sudut ekonomi, dia ada agama dan dia pakar seorang ulama dan pakar ilmu ekonomi, Dr. Daud Bakar yang duduk sebelah dulu. Sekarang dia dah pindah, dah ada jual rumah dia. Dia pakar, dan dia sempatlah bersama saya di masa di College Islam tu. Cuma dia abang sikit, peringkat abang. Dia pakar. Jadi kena tanyalah pandangan dia, jangan tanya pandangan orang agama mufti ke yang tak tahu ekonomi, jangan tanya. Dia tak tahu, dia kata ini dah kerajaan tetap, jalanlah. Tapi kena tanya pakar ekonomi dari sudut Islamnya lagu mana. Betul ke tidak ambil cukai yang melampau sehingga membebankan rakyat, sehingga berlakunya semalam lah, katanya ada demonstrasi. Jadi benda ni ulama dia kena tu lah. Ulama jangan tengok kitab je.
Tengok kitab dipanggil tengok teks dan tengok konteks. Teks tu apa dia? Dalam Quran, dalam hadis. Konteks tu apa dia? Konteks tu ialah realiti alam. Kalau tengok kitab tak jumpa JST ni. Itu yang ada satu orang hamba Allah Ta'ala yang bekas maknanya orang yang jaga keselamatan negara, dia jadi timbalan Genting Highland punya apa tu. Dia kata saya tak jumpa ayat Al-Quran yang mengatakan judi itu haram. Tuan ingat tak? Memang judi tak ada dalam Al-Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan baca Quran tak jumpa kalimah al-judi. Tak jumpa. Al-maisir ada. Maisir tu apa dia? Wal azlam, apa tu, al-khamru wal maisir, khamar. Arak pun tak ada. Tak diharam. Kalau pendapat dia, maknanya arak pun tak haram sebab perkataan arak tak ada. Kok adanya al-khamru, terjemah Melayu jadi arak. Al-maisir, al-maisir terjemah Melayu judi. Tapi nak cari perkataan judi memang dia tak jumpa. Sampai kiamat tak jumpa. Ini dipanggil apa dia? Baca teks, tengok konteks. Teks Quran, hadis, kitab. Konteks, tengoklah depan kita. Sebab tu khutbah ke ngajar dia kena tengok konteks. Baru kena Islam tu kena yang dikatakan Islam sesuai sepanjang zaman. Kalau tidak, Islam ni sesuai zaman Nabi lah. Bak tengok teks. Kita tengok teks. Baik Jadi ulama dengan pemerintah nombor satu. Yang keduanya pejuang dan pedagang. Apa maksud yang dimaksudkan dengan pejuang dan pedagang ni? Pejuang dan pedagang ni maksud dia pejuang nak pergi jual, nak pergi berdakwah ke, hak fisabilillah, nak pergi perang ke apa benda kan. Heboh 2-3 hari ni ada hak nak pergi perang di Syria, kena tangkap ke apa benda kan. Wallah alam, maknanya kita serah pada polis lah yang tu kan. Cakap lebih-lebih nanti saya pula kena. Jadi hak berdakwah ya, siang malam. Hak berdakwah ni nak buat kerja fisabilillah, nak buka tahfiz ke apa benda ni, ini dia kena bergantung kepada kekuatan pedagang. Orang-orang yang korporat dia sebut pedagang ni, dalam kitab ni dia kata pedagang, tapi hak lebih tepatnya kalau kita nak katakan zaman sekarang ni, konteks sekarang ni dipanggil korporat. Jadi korporat ini dia kena bergabung dengan pendakwah, pejuang Islam. Kerana pejuang nak pergi berjuang, kadang-kadang dia reti bab senapang. Dia tak pandang ke apa benda dia reti, tapi dia nak pergi perang saja, anak bini dia siapa nak jaga, makan minum. Jadi masa itulah pedagang, ahli korporat kena bantu dia. Kemudian kadang-kadang dia nak pergi berdakwah, dia boleh buat pondok ya. Itu antara pejuang tu. Pejuang agama Allah Ta'ala tidak semestinya angkat pedang. Dia nak buka pondok, nak buka tahfiz ke benda, dia duit tak ada, balik-balik belajar je, dia berasa minat nak buka benda tu, duit tak ada. Maka masa itulah korporat datang, ambil duit ni, tolong buat. Boleh bagi banyak, bagi banyak. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Pasal apa dia boleh bagi? Sebab dia korporat, dia ada duit, dia meniaga kan. Jadi oleh kerana dia ada duit, bantulah golongan-golongan yang nak perjuangkan agama Allah Ta'ala. Sama ada dia nak pergi perang ke, ataupun zaman dulu ialah perang lah, ada ruang untuk perang ya, zaman-zaman dulu. Sekarang ni di negara Palestin, kemudian apa dia lagi, di Syria ke, dan tempat-tempat lain lah yang sedang perang, berdepan dengan kezaliman ya, dengan Israel dan sebagainya. Baik, selain daripada tu yang nak buka pondok ni apa benda ni, ini pun kita kena bantu ya. Dan nak bantu ini biasanya yang lebat sikit lah. Kalau nak bagi bantuan itu lebat sikitnya ialah orang korporat. Orang makan gaji ni dia akan bagi, tetapi tidaklah lebat sangat ya. Nak bagi sampai ratus ribu tak boleh lagi. Tapi orang meniaga, kontraktor kau benda, dia ada lebih, rezeki dia lebih sikit ya, ada juta kau benda, dia bagilah lebih, 100 ribu ke 200 ribu, kena 2-3 orang boleh buka lah apa ni, apa tu, mahat tahfiz dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu di sini dia kata agama dan dunia ini dia tertegak di atas 4 benda. Jadi apa kaitan dengan dunia? Dunia ni tuan-tuan, ulama dengan pemerintah dan juga pedagang dengan pejuang ni, kalau dia dah ada dalam negara kita ke ataupun tempat kita,
amanlah dunia kita. Pemerintah nak buat jahat sikit, ulama kata tak boleh, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk. Kan? Lepas tu pemerintah pula oleh kerana dia ada takut ketuhan, dia confuse. Ni boleh ke tak? Boleh ke tak? Macam GST ni dia confuse. Kena tanyalah ulama. Awak kena tanya ulama dulu, jangan buat dulu. Kan? Bila buat dulu tanya ulama habis. Boleh. Kalau tak boleh pun jadi boleh. Tanya dulu baru buat. Ulama kata boleh. Panggil ulama bersidang. Ketepikan masalah politik. Ini duk main politik kuat sangat itu, jadi lagu tu hal-hal. Ketepikan politik, kumpul ulama, okey, tengok pandangan. Macam mana? Beritahu terus terang, duit tak ada ni. Kan? Kami boros dulu apa benda, ceritalah. Tak apa, terus terang. Lagu mana boleh dah ambil duit rakyat ni dengan cara GST. Sebab benda ini dipraktikkan oleh ulama zaman dulu. Khulafa Rasyidin zaman dulu dipanggil ulama. Lagu mana kita duit tak ada. Ada ulama kata gini tuan Sayyidi ataupun kalau kitanya Datuk Seri lah sekarang ni tak. Datuk Seri pertama sekali sebelum ambil cukai rakyat, Datuk Seri kena lego dulu barang-barang yang ada pada Datuk Seri. Itu dia. Itu ulama dulu. Kalau tak boleh support juga negara, okey baru kita ambil cukai pada rakyat. Ini dah perkena rakyat dulu. Rakyat didahulukan. Itulah dia. Sekian aqul qali hadza wa bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. So far